wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Hakimi selaku pengerusi majlis pada hari ini dan juga saudara Airi Kabir atas hidangan bacaan Al-Quran sebentar tadi. Jadi masa kita hingga 8.30. Kiranya kalau nak habis tu bagi tahu lah. Buatlah apa-apa isyarat pun. Sebab saya tidak tengok telefon sekarang ni. Okay, baik. Jadi tajuk pada hari ini ialah menyelusuri kehidupan Rasul. Jadi menyelusuri, apakah itu menyelusuri? Maksudnya kita nak mendalami ataupun kita nak menghayati kehidupan Rasul. Rasul yang mana ni? Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kehidupan kita ni ilmu yang wajib kita belajar ni ada 3. Tauhid, fiqh dan juga tasawuf. Dalam tauhid itu sendiri terdapat 3 komponen. Ilahiyat, nubuwat dan juga perkara sam'iyat. Maka dalam ilahiyat ni tauhid ni ilahiyat nubuwat ni kita perlu tahu tentang sifat-sifat wajib bagi para anbiya, sifat harus bagi para anbiya dan juga sifat mustahil atas para anbiya. Dan juga untuk Rasulullah kita boleh kenal zat Rasulullah sendiri ataupun tubuh badan Nabi. Kerana Nabi pun manusialah, kita boleh kenal. Adapun Allah, kita tak boleh kenal Allah melalui zatnya. Kita boleh kenal Allah melalui sifat-sifatnya. Sebab hakikat zat Allah hanyalah Allah yang tahu. Kita makhluk yang lemah tidak tahu. Dan juga dalam perbahasan nubuat ni, antara perkara yang kita perlu tahu juga tentang keadaan ataupun nak sebut perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyaklah yang perlu kita tahu. Jadi di sini saya meringkaskanlah apa yang boleh. Okey, jadi Rasulullah ni antara kita kata penghulu segala makhluk. Daripada banyak-banyak makhluk ni, maka Rasulullah ialah penghulu makhluk. Dan ada pendapat yang menyatakan bahawa Rasulullah lebih mulia daripada para malaikat. Rasulullah juga merupakan antara Rasul Ulul Azmi, 5 orang. Nak mudah ingat, ma'an. Mim pertama Muhammad, alif Ibrahim, mim ma'an mim Musa, ain Isa, nun Nuh. Nak mudah ingatlah akronim. Okey, baik. Jadi apa yang perlu kita tahu tentang Nabi ni? Okey, ni saya jumpa ringkaskanlah apa yang patut. Rasulullah, nama Nabi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Daripada sebelah pihak ibu, Nabi Muhammad bin Aminah binti Abdul Wahab. Yang ni ya, ingat yang ni pun sudah memadailah. Tetapi kalau ada setengah kitab tu menyenaraikan sehingga Adnan. Yang keberapa keturunan tu banyaklah kiranya. Jadi sampai Abdul Muttalib dan Aminah binti Abdul Wahab kira sudah pun memadai. Cuma kalau boleh kita lebihkan lagi lah, ambil masa untuk kita hafal. Yalah, kita kalau duit elang pun kalau boleh nak seminggu sekali masuk dah. Apatah lagi perkara seperti ini. Jadi ambil masa boleh hafal. Dan juga Rasulullah dilahirkan di mana? Di mana? Sudah, di mana? Di mana? Rasulullah dilahirkan di Mekah. Wafat di Madinah. Maka Rasulullah wafat di Madinah, ataupun nak detailkan lagi, Rasulullah wafat di rumah Sayyidatina Aisyah. Kita nampak macam remeh aja, macam kanak-kanak hafal perkara-perkara ni. Masalahnya tanya kita balik, kita ingat tak ingat, tahu tak tahu, tak tahu juga, tak ingat. Maka masalah kita ni, kita suka komplain ataupun suka meletakkan barrier. Aku tak nak. Awal-awal lagi fikiran kita ni dipengaruhi oleh sekular. Sungguh kadang-kadang kita tengok ni, maaflah sebut, kadang-kadang orang tengok belajar ni kena Nabi ni untuk orang tertentu sahaja. Saya bukan pelajar pai contohnya, saya tak perlu tahu lah. Jadi pandangan ni salah, awal-awal lagi tu salah je. Ataupun saya ni bukan pelajar pai, tak perlu kot solat Jumaat. Solat Jumaat tak mari, solat Jumaat duduk kat bilik. Jadi persepsi ni tak betul lah. Kita kena fikir tanggungjawab kita tu sendiri.
Okey. Okey, maka seterusnya satu lagi, kalau kita biasanya dalam kitab ni disebut, biasanya dalam kitab ni ada permulaan kitab. Ada Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Lepas tu Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maka ada selawat dan salam ke atas Nabi. Maka apakah itu selawat? Selawat ni doa kita agar darjat Nabi ditinggikan. Tu selawat. Okey, tu solat wasallama, kita mendoakan Nabi agar Nabi selamat daripada kebimbangan Nabi terhadap umat pada hari akhirat. Okey, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat Nabi, para sahabat Nabi ni ada sebanyak 124,000. 124,000. Yang alim antara sahabat tu seramai 12,000. Semua ada 124,000. Yang alim antara mereka tu hanyalah 12,000 sahaja. Apakah maksud sahabat? Sahabat ni orang yang beriman dengan Nabi, mati dalam iman. Okey, pertama sekali hidupnya beriman, maksudnya Islam lah. Lepas tu mati dalam Islam. Okey, poin yang ketiga, satu zaman dengan Nabi. Keempat, satu kedudukan dengan Nabi. Empat perkara ni. Tak cukup satu ni tak panggil sahabat. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, satu zaman dengan Nabi, satu kedudukan dengan Nabi, maksudnya berjumpa dengan Nabi, tetapi tak masuk Islam. Bukan sahabat akhirnya. Sama juga dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni satu zaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, Islam, tapi tak jumpa Nabi, maksudnya tidak sekedudukan. Maka Uwais Al-Qarni digelar sebagai tabi'in. Tu. Okay, maka sahabat ni antara karamah paling besar untuk para sahabat ni dapat berjumpa dengan Nabi. Itu antara karamah besar para sahabat. Okey. Dan satu lagi, selawat dan salam ni, kalau boleh kita nak berdoa, apa-apa sekiranya kita ada hajat, maka kita berdoa ni, doa kita tu diapit oleh selawat dan salam ke atas Nabi. Mula dengan selawat dan salam, diakhiri dengan selawat dan salam. Okey, apa lagi? Seterusnya isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi ni ada 11 orang. 11 orang, yang mana 2 orang isteri Nabi ni wafat sebelum Nabi lagi, iaitu Sayyidatina Khadijah dan juga Zainab binti Khuzaimah. Kiranya waktu Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan 9 orang isteri. Semua 11. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah meninggalkan 9 orang isteri. Iaitu apa ni? Aisyah, Sayyidatina Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah, Maimunah, Ramlah, Hindun dan Juwairiyah. 9 orang semuanya. Dan isteri Nabi ni digelar sebagai Ummahatul Mukminin, ibu-ibu orang mukmin. Maksudnya lepas kewafatan Nabi, mereka ni haram berkahwin dengan sesiapa. Betul lah. Dia juga apakah hikmah? Jadi isteri Rasulullah kahwin 11 orang ni, maka itu ialah khosais Nabi ataupun perkhususan untuk Nabi itu sendiri. Apakah hikmah daripada perkahwinan Nabi yang ramai? Ada 2 hikmah. Yang pertama sekali, dengan perkahwinan yang ramai, Rasulullah mempunyai isteri yang ramai, maka para isteri Nabi ni boleh menjelaskan akhlak Nabi ketika di rumah bersama keluarga. Pertama. Yang kedua, hikmah Rasulullah kahwin ramai ni, kita boleh ambil akhirnya, iaitu boleh para isteri Nabi boleh menjelaskan hukum hakam tentang wanita. Hikmah dia lah. Maka Sayyidatina Khadijah antara Rasulullah rapatlah ketika hidup, maka jadilah seperti Sayyidatina Khadijah ada ketika susah dan senang bersama Nabi. Begitu juga ibrah yang kita boleh ambil. Seseorang isteri itu, kalau bukan isteri itu sendiri sokong ataupun menjadi tulang belakang kepada suami, nak harap ke siapa lagi? Betul tak? Setuju tak? Maka jadilah seperti Sayyidatina Khadijah untuk muslimat sekalian. Dan juga dah banyak lagi lah antara serikanji-serikanji Islam yang kita boleh ambil iktibar. Antaranya isteri Nabi kesemuanya. Okey, antaranya lagi siapa dia? Hawa
Maryam, Siti Hajar, Sarah. Siapa lagi? Safiyah ni ibu saudara Nabi. Rabi'atul Adawiyah, Sumayyah. Maka serikandi-serikandi inilah perlu untuk muslimat-muslimat sekalian ni ambil cakna apa yang mereka perjuangkan untuk Islam. Ya juga untuk muslimat ni antara cara selingan sikit lah. Antara cara kita nak tahu seseorang muslimat tu cakna tak cakna terhadap agama dia, antara caralah iaitu dia belajar tentang fiqh wanita, nifas istihadah. Maka apabila seseorang muslimat tu belajar, maka dia cakna terhadap agama. Kenapa kita sebut cakna terhadap agama? Kerana fiqh wanita itu ada kaitan dengan solat. Tu. Sama juga dengan nak tahu seseorang tu cakna tak cakna terhadap solat. Mudah, iaitu ketika musafir. Ketika musafir ataupun ketika keluar. Apabila masa waktu, maka biasanya orang cakna ni dia akan tanyalah, kita nak solat kat mana? Kita nak berhenti kat mana? Nak jamak takdim ke takhir? Maka dia akan tanya. Tapi kalau orang tak cakna ni, tak tanya je. Nak maghrib tak tanya je. Kita nak solat kat mana? Kita tak solat lagi Takdi bukan kita solat. Bukan takdi tu semalam. Dia boleh ingat solat bila. Ni satu masalah. Okey, seterusnya antara yang kita perlu tahu juga tentang Nabi iaitu anak-anak Nabi. 3 orang lelaki, 4 perempuan. Sama-sama lepas ni kita boleh sama-sama bernasyid. Okey, iaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim untuk lelaki, perempuan Ruqayyah, Fatimah, Zainab, Fatimah, Ummul Kalsum. Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummul Kalsum. Maka kesemua anak Nabi ni, 7 orang ni, daripada hasil perkahwinan Nabi dan juga Sayyidatina Khadijah, kecuali seorang sahaja iaitu Ibrahim. Ibrahim ni daripada perkahwinan baginda Nabi dengan Maryah. Seorang daripada Khadijah, seorang daripada Maryah. Dan juga kalau kita ni ikut turutan ataupun ikut kita sebut sulung lah kiranya sampai bongsu, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kalsum, Abdullah, Ibrahim. 7 yang ikut turutan tu. Jadi Rasulullah ni, antara kehidupan Rasulullah hidupnya susah bersama Abu Talib. Abu Talib ni antara orang yang susah. Jadi kenapa Rasulullah hidup dengan Abu Talib? Untuk membiasakan Nabi nak mengurus manusia. Sebab nak urus manusia ni susah. Maka awal-awal lagi Allah mentarbiah Nabi untuk belajar susah. Dia juga Allah memberi ilham kepada datuk Nabi Abdul Muttalib untuk menyuruh Abu Talib jaga Nabi. Dan kalau kita fikir, kalau ada cucu, mestilah kita beri kepada orang yang kaya, yang mewah untuk jaga cucu. Tetapi Abu Talib ni kehidupannya susah. Maka Allah ilhamkan kepada Abu Abdul Muttalib untuk arahkan Abu Talib untuk jaga Nabi, supaya nak latih Nabi ni menguruskan manusia. Urus manusia ni susah kalau kita nak bandingkan menguruskan perkara yang bukan manusia. Contohnya apa dia? Contohnya meja. Meja ni kalau tak nak ke sini, ke situ, kita boleh alih. Ataupun kereta, tak nak parking depan gajus, nak parking depan mana? Depan kafe contohnya. Maka boleh tak? Mudah kita nak handle. Tetapi kita nak uruskan manusia ni susah. Sungguh kalau kita ambil masyarakat negara tu besar sangat, macam tak nampak sangat. Kita ambil ataupun kita ambil contoh orang yang baru berkahwin ataupun orang yang baru dapat anak. Nak jaga anak tu amat susah. Pergi ke rumah, tuan rumah. Anak tu melompat pergi buka peti, makan nasi. Tuan rumah tu tengok lama je tu. Contohnya. Contoh nama dia Aire. Aire duduk Aire. Duduk Aire. Ibu tu tengok marah kat Aire. Sekali dengan tuan rumah duduk, terkejut. Contohnya lah. Jadi nak uruskan manusia ni susah. Dan kehidupan Nabi ni memang susah. Kenapa? Kerana Nabi nak ajar kepada kita, nak ajar kepada umat untuk kita ni tenang ketika susah. Okey, seterusnya
Seterusnya apa yang kita perlu tahu tentang apa dia? Tentang Nabi, antaranya ialah para sahabat para sahabat yang besar, Khulafa ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Maka Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, apa maksud Abu Bakar? Bapa segera pada kebaikan. Maksudnya yang mula-mula buat kebaikan ni Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar lah antara orang yang paling mempercayai Nabi ketika peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Waktu tu orang berbelah bahagi, betul ke tidak Isra' Mi'raj. Sebab kalau fikir Isra' Mi'raj ini satu malam, mustahil apa? Mustahil adat. Contoh kita dari sini Penang ke Johor, kita kata pukul 7 pagi tadi dari Penang sampai di Johor pukul 8 pagi naik kereta. Mustahil tak? Mustahil apa dia? Mustahil adat. Maksudnya adat kebiasaannya mustahil. Tetapi peristiwa Isra' Mi'raj ni dia harus bagi akal. Maksudnya akal kita boleh terima perkara tersebut. Tu antaranya. Sebab tu kena hati-hati. Sebab tu mustahil peristiwa Isra' Mi'raj ni mustahil adat. Kebiasaannya mustahil. Betul lah mustahil. Tetapi akal kata harus, boleh terima. Dia kalau contoh kalau kita kata mustahil akal ni maksudnya akal kita tak boleh terima perkara tersebut. Kalau kita kata macam tu, peristiwa Isra' Mi'raj ni mustahil akal, maka kita telah pun menafikan peristiwa Isra' Mi'raj. Okey, contoh mustahil akal ni apa dia? Akal kita ni tak boleh terima perkara tersebut. Contohnya apa dia? Contohnya isteri Tuhan ataupun anak Tuhan. Mustahil je. Mustahil akal. Akal kita tak boleh terima. Dan memang mustahil akal ni memang tak ada pun sebenarnya. Tidak ada pun isteri Tuhan, sekutu bagi Tuhan. Memang tak ada lah perkara tersebut. Jadi kena hati-hatilah peristiwa Isra' Mi'raj tu. Dan peristiwa Isra' Mi'raj banyaklah berlaku peristiwa di Masjidil Aqsa, di setiap langit yang Nabi berjumpa Nabi-Nabi. Dan juga satu lagi, saya ni ingatkan juga peristiwa Isra' Mi'raj ni Nabi pergi ke langit. Betul tak? Nabi pergi ke langit. Maka Nabi pergi ke langit ni satu perkara yang kita perlu highlight, iaitu bukanlah menunjukkan Allah di langit. Kerana Allah ni ada tanpa tempat. Jadi langit ni ialah tempat bagi Nabi. Sama juga dengan Nabi Musa mendengar kalam Allah di Bukit Tur Sina. Bukannya kata Allah ni berada di Bukit Tur Sina. Salah tu kenyataan tu. Jadi Bukit Tur Sina tu merupakan tempat bagi Nabi Musa. Betul lah, memang makhluk mesti ada tempat. Adapun Allah ada tanpa tempat dan masa. Jadi siapa-siapa kata Allah ni di arash, di langit tu, kenyataannya salah lah kiranya. Sebab Allah ada tanpa tempat. Dan satu lagi kenyataannya salahnya, biasa orang ungkapkan, iaitu Allah di mana-mana. Allah di mana-mana tu pun statementnya salah. Kalau kata Allah di mana-mana, faham pada kita Allah ada tempat sebab di mana-mana. Maka sebetulnya Allah ada tanpa tempat. Betul? Okey. Habis ke masa? Tak tengok. Ada lagi ya? Okey. Okey, dan Rasulullah juga sebaik-baik kejadian dan sebaik-baik akhlak, yang itu ada pada Nabi. Ya, juga pentinglah kita tahu sedikit tentang Nabi. Tak detail pun kita tahu pun sudah memadai tanggungjawab kita sebagai seorang umat Nabi. Setengah orang tu dia tidak cakna kepada perkara ni. Perkara lain dia cakna, tetapi perkara ini ambil remeh, tidak cakna langsung. Okey, dan juga pentinglah kita belajar. Dia antara cara kita nak, contoh kalau kita nak belajar je, okey, mungkin kita kata kita ni ada kekangan dengan masa dan sebagainya, maka kita kena berazam untuk kita belajar. Moga-moga dengan kita keazaman yang kita ada tu, Allah suatu hari tu Allah buka jalan kepada kita. Ni kita sendiri tak ada keazaman, tak ada niat nak belajar. Lepas tu Allah tak bukalah futuh tu. Tak buka pintu hati kita nak belajar. Kita sendiri tak berusaha. Contohnya kita nak ke seseorang, kita sendiri tak ada niat nak dia. Lepas tu nak ke dia, confirm tak nak dia. Dia juga apa lagi?
Rasulullah ni di Mekah selama 13 tahun. Ni seperti yang kita makruf. 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah ini. Banyak para sahabat banyak belajar dengan Nabi ni tentang ilmu tauhid. Dan 10 tahun fokus di Madinah tu, fokusnya lebih kepada fiqh lah, kepada persyariatan, jihad, tutup aurat dan sebagainya. Jadi nak kata kepada kita melihat sirah Nabi ni sendiri pun melihat tauhid ni penting. Sebabnya contoh kalau fiqh salah, orang lain boleh tegur. Contohnya kita puasa, sepatutnya berbuka maghrib, kita buka zuhur contohnya. Jadi orang boleh tegur kita, salah tu, sepatutnya maghrib, tunggu sat lagi. Contohnya boleh tegur. Ataupun solat salah kiblat, orang lain boleh tegur. Tetapi kalau tauhid ni iktikad salah, payah orang nak tegur. Sukar orang nak bagi tahu, nak nasihat kepada kita. Okey, dan juga dia peristiwa Nabi. Okey, selesai untuk beberapa perkara yang perlu kita tahu tentang haiwan Nabi. Itu antara perkara ni lah, dan banyak lagi lah. Seperti Nabi ni ada kolam di Padang Mahsyar yang dikenali sebagai Haudah. Teringatlah adalah, dan Rasulullah ni boleh memberi syafaat al-uzma kepada umatnya. Yang peristiwa manusia ni di Padang Mahsyar ni, manusia ni berjumpa dengan 6 orang Nabi. 5 orang Nabi. Nabi Adam dan juga semua Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Maka dalam sekali umat waktu tu berjumpa dengan Nabi. Maka berjumpa dengan Nabi ni, maka Nabi ni ada syafaat al-uzma yang mana Nabi yang boleh buat. Iaitu Nabi sujud di bawah arash untuk memohon kepada Allah supaya di Padang Mahsyar ni segera melakukan hisab di Padang Mahsyar. Dan satu lagi, yang Nabi sujud di bawah arash ni bukannya menunjukkan Allah di atas arash. Ni kita kena ingat betul-betul juga. Nabi sujud di bawah arash, betul lah tempat bagi Nabi. Sebab Nabi makhluk, betul lah. Antaranya lah. Sekadar itulah antara beberapa perkara yang kita perlu tahu tentang Nabi. Perlu tak tahu, perlulah. Sebab ni kalau ikut ibarat kitab tu sendiri, wajib ke atas mukallaf untuk mengetahui haiwan Nabi. Maka wajib ke atas mukallaf, maksudnya apa maksud wajib ke atas mukallaf? Maksudnya wajib syarak, di mana buat dapat pahala, tinggal berdosa. Lepas tu kalau kita tak ambil cakna, tak tahu, tak belajar, kira berdosa gitu. Okey, itu adalah serba sedikit perkongsian daripada saya tentang haiwan Nabi. Dan satu lagi saya nak sebut jugalah, sekadar selingan, saya nak sebagai penutup lah kiranya, iaitu iaitu saya nak bagi tahu kita, kehidupan kita di IPG ni jauh dengan mak ayah. Mak ayah tak tahu kita buat apa seharian. Kalau kita tak telefon, tak bagi tahu, mak ayah kita tak tahu. Kalau di rumah ni mungkin tahu. Kita pergi mana, main badminton ke, kerja ke, balik pukul 10 malam ke, maka tahu dah, tahulah. Dan kadang-kadang setengah mak ayah tu, kalau selagi mana anak dia tak balik, maka mak ayah tak boleh tidur. Setengah-setengah mak ayah. Maka apabila kita jauh ni, maka kita perlu banyakkan berdoa kepada ibu bapa kita. Maka sebesar-besar kejayaan ibu bapa ialah apabila seseorang anak itu dapat berdoa kepada Allah untuk mak ayah. Itulah antara sebesar-besar kejayaan bagi seorang ayah dan juga seorang mak. Setengah orang tu dia tidak mampu berdoa. Bukan setakat tidak mampu berdoa kepada ibu bapa, tetapi tidak pandai nak berdoa. Macam mana? Tak biasalah. Itu antara kerugian besar mak ayah tu sendiri. Kita boleh buat banyak perkara, kita boleh buat seharian kita, tetapi kita nak berdoa ni tidak boleh. Maka rugilah mak ayah tersebut. Dan juga saya nak ingatkan juga kepada kita sendiri, untuk mak ayah ni, maka ibu bapa yang soleh tidak akan reda dan membiarkan anak-anaknya membuat maksiat, seperti tidak menutup aurat ataupun tidak solat dan sebagainya. Sebab tu kalau kita tengok sejarah-sejarah dulu pun, lahirnya anak yang hebat ni daripada mak ayah yang hebat. Tengoklah tokoh-tokoh yang mana pun macam tu lah. Contohnya apa dia? Contohnya siapa? Contohnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, dia keturunan susugala Sayyidina Umar. Maka dia ada kisah sebenarnya bagaimana kisah
lahirnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni. Dia adalah baca sendiri lah, yang ada waktu perempuan tu dia jujur, maka Sayyidina Umar tertarik, maka dia mengahwinkan seorang perempuan itu dengan anaknya. Maka daripada keturunan itu lahirnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz nak kata hebat-hebat dia takbir waktu tu setahun lebih lah. Tak lama. Maka nak kata berkat atau berkat hebat-hebatnya, kalau ada Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima, maka Umar bin Abdul Aziz lah orangnya. Nak kata sampai macam tu tahap tu. Ataupun siapa lagi? Tokoh-tokoh yang hebat tak datang. Siapa lagi? Umar bin Abdul Aziz. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani antaranya. Cari sejilah sejarah-sejarah. Maka nak tahu seseorang tu hebat, biasanya akan ada 3 orang je belakangnya. Kalau dia dah berkahwin sama ada isteri atau suami, dia juga mak ayah. Tengoklah siapa-siapa pun mesti akan ada antara orang ni yang sokong belakang daripada orang tersebut. Gitu. Okay, baik, itu sahaja daripada saya. Atas perkongsian yang mana boleh ambil manfaat, boleh ambil lah. Dan sekiranya tidak ada perkara yang boleh ambil manfaat, biarkanlah tak payah ambil. Jadi manfaat tu ambil dan juga sebar-sebarkanlah. Ya seperti kita ada duit. Kita ada duit ni kita letak dalam account bank. Contoh kalau ada 1,000. 1,000 tu lah kita ada. Tetapi kalau kita letak, kita melabur, maka akan ada apa dia? Dividen akan bertambah. Iaitu yang kita mahu tu, kita nak bertambah tu lah. Maka sama juga dengan apa-apa perkara yang kita dapat, ilmu ke apa dia ke, maka kita sebar kepada orang tu supaya orang lain tahu juga. Barulah kita tidak keseorangan. Dia antara bukti kita kasih kepada seseorang tu ialah sebagaimana kita nak kebaikan pada diri kita, kita nak juga kebaikan pada diri dia. Itu saja. Okey, wallahu a'lam. Setakat tu saja daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang datang daripada saya sendiri. Wallahu a'lam, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.